Kimia KSSM tingkatan 4 bab 8 unsur dan bahan. Kita lihat dulu subtopik 8.1 asas jirim. Okey, jom kita berkenalan dengan apakah itu bahan atom, molekul dan juga ion. Sebelum ini mungkin pelajar dah pernah dengar ketiga-tiga perkataan ini. Jadi apakah atom? Atom ialah zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Okey, dalam satu unsur apa-apa saja unsur, yang paling kecil itu adalah atom. Atom ialah unit asas, paling asas dalam sesuatu unsur. Apa pula molekul? Molekul ialah gabungan. Kalau atom tadi dia single, sorang-sorang, dia paling kecil. Molekul ni adalah gabungan. Dua, bila sebut gabungan mestilah sekurang-kurangnya dua atau lebih atom secara kimia. Molekul ini boleh terdiri daripada gabungan atom yang sama atau dia boleh berpasangan dengan atom yang berbeza. Okey, itu adalah molekul. Apa pula ion? Ion adalah zarah-zarah yang bercas. Okey, sama ada positif atau negatif. Okey, apa yang berlaku, apa yang menyebabkan zarah ini bercas? Dia melibatkan proses pendermaan atau penerimaan elektron, yang mana kita akan lihat selepas ini dengan lebih detail. Okey, kita lihat dengan detail dulu contoh bahan atom. Apakah ianya bahan atom? Okey, jadi dia mengandungi zarah atom sahaja. Okey, semua unsur logam. Okey, kalau kita lihat dalam jadual berkala, unsur logam dan juga gas nadir kumpulan 18, okey, terdiri daripada atom. Atom ini dia tiada gabungan. Dia ada satu sahaja, daripada satu unsur sahaja. Okey, jadi dalam keadaan logam, atom-atomnya disusun secara rapat dan teratur. Manakala susunan atom dalam gas, disebabkan gas, maka susunan zarah dia berjauhan. Ini awak dah belajar dalam menengah rendah. Okey, so sebagai contoh ini unsur aurum, iaitu emas. So emas itu adalah bahan atom. Dia ada atom Au sahaja, iaitu gold. Okey, kita lihat contoh bahan atom kat sini. Okey, kita lihat atom emas. Nampak ini zarah-zarahnya dalam keadaan rapat, tersusun rapat. Kenapa? Sebab ianya adalah pepejal. Jadi susunan zarahnya rapat. Manakala atom dalam gas nadir ataupun dalam bahasa Inggerisnya noble gas, okey, contoh helium gas yang kita isi dalam belon birthday tu, hari jadi yang terapung. So itu terdiri daripada atom helium. Atom single, nampak dekat situ dia single. Cuma apa beza dengan emas tadi? Disebabkan atom helium ini ataupun helium ini adalah dalam keadaan gas, maka zarah-zarahnya jauh. Okey, terpisah jauh. Ada ruang yang sangat besar antara zarah-zarah. Okey, jadi kita imbas kembali apa yang ada dalam atom. Atom terdiri daripada zarah subatom, ada 3 zarah subatom, iaitu proton di dalam nukleus, neutron juga di dalam nukleus. Ini dia, proton dan neutron. Manakala elektron bergerak mengelilingi orbit, berada di luar nukleus, ada 3 zarah subatom. Kita lihat bahan seterusnya, itu bahan molekul. Jadi bahan molekul adalah gabungan. Kalau atom tadi dia wujud sendirian, tak bergabung. So molekul dia bergabung sama ada atom yang sama jenis ataupun atom yang berbeza. Okey. So kebanyakan bahan bukan logam. Kalau logam tadi dia wujud sebagai atom seperti emas ataupun logam lain-lain, logam argentum, dia wujud dalam keadaan atom. Manakala bukan logam, kebanyakannya wujud dalam bentuk molekul. Okay. So tindak balas antara unsur bukan logam
akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okey, kita lihat contoh bahan molekul kat sini. Okey, kita lihat yang pertama dalam tangki oksigen yang penyelam ini sedang gunakan. So nampak kat sini atom bergabung, berpasangan dan sama jenis. So itu adalah oksigen. Okey, so formula untuk oksigen adalah O2. Maksudnya O bergabung dengan O. So bila dia bergabung je, dia akan jadi molekul. Kalau single, jadi atom. Oksigen tidak wujud secara sendirian. Dia wujud sebagai gabungan dua atom, iaitu molekul menjadi molekul. Okey, kita lihat contoh air. So sini air laut lah. So dia terdiri pada molekul air yang kita tahu formulanya H2O. So sekarang dia bergabung antara atom H dan juga atom oksigen, berlainan jenis. Sebab itu terdapat perbezaan kat sini. So ada 2 H dan 1 O. Jadi ini adalah contoh bahan molekul. Okey, kita pergi seterusnya kepada bahan ion. Jadi pelajar kena betul-betul faham untuk memastikan topik-topik selepas ini awak dapat memahami dengan lebih jelas. Kita akan jumpa bahan-bahan ion, bahan atom dalam beberapa bab. Okey, so ini adalah garam biasa di rumah, iaitu natrium klorida, formulanya NaCl. Jadi NaCl ni dia bukan gabungan atom. Sebaliknya dia terdiri daripada ion. So ion ni bercas. Na bercas positif, Na+. So yang mana positif kat sini? Ini dia, simbol positif. Dan ion klorida bercas negatif, Cl-. So yang negatif itu, so kenapa rapat-rapat? Kerana ini adalah keadaan pepejal ataupun solid. Jadi dia dalam keadaan rapat-rapat. Okey, jadi unsur-unsur ini boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk atom, molekul atau ion. Okey, kita lihat unsur yang sama, iaitu unsur ferrum kat sini contohnya, ataupun besi dalam bahasa kita, bahasa Melayu biasa. Bahasa kimianya adalah ferrum. So dalam dua keadaan ini kita nampak yang pertama, yang tak berkarat ini dia wujud sebagai atom semata-mata. Bila atom maksudnya tiada unsur lain. Okey, maksudnya sini adalah atom ferrum sahaja, atom ferrum saja, Fe. Manakala bila dah berkarat, ada banyak faktor yang menyebabkan pengaratan berlaku. Okey, antaranya kewujudan air dan kewujudan oksigen, dan disebabkan permukaan dia dah bercala, itu yang menyebabkan berkarat. So dalam keadaan ini, ferrum tadi dia dah membentuk ion. Ada tindak balas kimia yang berlaku menyebabkan ferrum tadi sebelum berkarat dia wujud single sebab atom. Bila dia dah berkarat, dia dah bergabung dengan unsur lain dan dah duduk dalam keadaan ion. Okey. So ferrum ni dia boleh jadi Fe2 positif, Fe3 positif. Okey, sebagai makluman. Okey, dalam keadaan karat dia wujud sebagai sebatian ion. Okey, kita lihat bagaimana pula unsur hidrogen wujud dalam dua keadaan kat sini. Yang pertama, hidrogen dalam bentuk molekul dalam udara. Udara kita mengandungi sedikit hidrogen. So dalam keadaan asal, hidrogen ini dia tak duduk sorang-sorang. Dia tak boleh duduk single macam ni. Dia mesti berpasangan. So itu dalam keadaan molekul H2. Sebab tu formulanya H2. Okey, manakala dalam jus limau, okey, hidrogen tadi wujud dalam bentuk ion. Okey, wujud dalam bentuk ion H2O, iaitu H+. So itu antara contoh yang melibatkan hidrogen.
Okey, sekian saja untuk subtopik 8.1. Kita akan jumpa lagi dalam subtopik 8.2. Terima kasih.